Didik TV KPM. Jadi pada murid-murid kita lihat kepada bahan yang keenam, iaitu al-mawdu', iaitu topik perbincangan. Topik perbincangan yang terdapat di dalam ilmu tasawuf. Ya. Dalam ilmu tasawuf ni apa topik yang dibincangkan? Ayartaqi bil insan ila tahzibus suluk al-insani. Okey, baik. Wa kaifiyatun as-sammu al-irtiqa' bin nafs. Itu bagaimana mengangkat manusia dengan peningkatan akhlak manusia. Mengangkat martabat manusia tu dengan mengangkat akhlak manusia. Dan bagaimana mengangkat dan meninggikan jiwa-jiwa manusia. Ya. Kita ni manusia ni hebat kita. Orang kata yalah, hebat kita dan cantik kita Ya. bukan disebabkan dengan kekuatan kita. Bukan disebabkan kita make up, flawless. Tapi disebabkan mental kita kuat, jiwa kita kuat, Dalam tu. dalam kita kuat, hati kita baik. Betul. Hati kita baik, maka akan terpancar di dalam ke wajah kita. Ya. Macam ustaz lah. Alhamdulillah. Masya Allah, Muka baik, tabarakallah. hati mesti baik ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah, Amin. tabarakallah. Okey, baik. Jadi, ilmu ini membicarakan tentang apa? Bagaimana nak mengangkat manusia tu Ya. kepada satu tahap yang baik dari sudut akhlak dia dan jiwanya. As-suluk wan nafs. Dua elemen yang penting, perbincangan yang penting yang ada di dalam pembelajaran tajuk ni. Okey, baik. Yang ketujuh, isu-isu yang dibincang, yang terdapat di dalam perbincangan. Isu-isu yang terdapat di dalam perbincangan berkaitan dengan apa? Persoalannya berkaitan dengan apa yang ada di dalam ilmu tasawuf ni? Ma'rifatun istilahatihi, iaitu mengetahui tentang istilahnya. Sekarang ni bila kita mengetahui akan istilahnya dan kalimat-kalimat yang berlegar, allati tatanawalu bainal qaum, yang berlegar di kalangan masyarakat kita, seperti apa? Seperti al-ikhlas. Ini contohlah persoalan-persoalan yang dibicarakan di dalam ilmu tasawuf dan di dalam pembelajaran yang akan datang. Wal-wara', wal-ridha, banyak ni. Betul. Wat-taslim, wal-mahabbah, wa ghairu zalik. Ini adalah elemen ataupun sifat-sifat yang akan diperbincangkan di dalam pembelajaran yang akan datang. Tapi di sini adalah apa yang akan dibincangkan nanti ni, iaitu tentang ikhlas. Kita bagi contohlah, kita bagi contoh di sini seperti ikhlas. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Bagaimana nak menzahirkan ikhlas? Dan bagaimana kita nak mengetahui kita ni ikhlas ke ataupun belum? Jadi ikhlas ni benda yang ada dalam, bukan di luar. Bukan kita boleh bawa keluar daripada diri kita. Ni apa dia ustaz? Ni ikhlas. Tak boleh tunjuk Tak boleh tunjuk. Sebab benda ni adalah benda yang ada dalam jiwa kita. Ya. Benda yang di dalaman kita. Betul. Jadi bagaimana kita nak melahirkan ikhlas tu? Seperti mana kaitan tadi dengan yang tajuk yang tadi ni, yang sebentar tadi, nombor 6 tadi ni, iaitu untuk mengangkat akhlak dan juga jiwa manusia menjadi orang yang baik. Dengan sifat apa? Sifat ikhlas, sifat benar, sifat tawakal, zuhud, wara', redha, sejahtera dan juga kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat dalam diri manusia yang akan mengangkat jiwa manusia, mengangkat akhlak manusia seperti yang kita bincangkan pada tajuk yang ke-6 tadi.
Jadi inilah antara perkara-perkara yang akan dibincangkan pada pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Al-istimdad. Daripada mana ni? Daripada mana? Istimdad ni maksud dia sumber. Ya. Kepada murid-murid, istimdad ni maksud dia sumber. Dari mana sumber ilmu tasawuf? Bangun-bangun tidur mimpi, ilmu tasawuf. Adakah seperti itu? Tidak. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang maksur. Ilmu yang berasal daripada kitab. Berasal daripada kitab iaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, at-tabi'in wa itba'ut tabi'in. Jadi bukanlah satu ilmu-ilmu yang rekaan. Bukanlah ilmu rekaan, tapi adalah ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu ilmu yang direka-reka. Dalam Islam ni dia ada dua ahli ilmu. Semasa zaman kerajaan Abbasiyah, berkembangnya lapangan keilmuan. Di situ ada dua ahli keilmuan, iaitu ahli ilmu dan ahli ilmu dan ahli aqlu. Dan ini adalah ahli aqlu. Kalau ahli minta maaf, ini adalah ahli ilmu. Kalau ahli aqlu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan inovasi dan sebagainya. Jadi ini adalah satu ilmu yang memang diwariskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada sekarang. Apa faedah kita belajar ilmu tasawuf? Al-faedah. Faedah belajar ilmu tasawuf. Oman. Kita belajar ilmu tasawuf ni, pembelajaran kita pada hari ini ada faedahnya. Ada Ustaz. Ya, ada. Bukan sekadar kita memenuhi tuntutan pembelajaran saja, tapi ada manfaat dia untuk diri kita. Betul? Memberi kesan Ustaz. Ya. Mudah-mudahan ada kesan pada diri kita. Betul. Yang pertama, apa kesannya? Apa faedah dia? Al-fawzu bis-sa'adah. Berjaya dengan gembira. Berjaya dan gembira. Betul. Dengan bahagianya. Bahagia di mana? Bahagia di dua daerah, dua tempat, iaitu dunia wal akhirah. Itu yang kita mahukan, Ustaz. Agar kita jadi orang yang berjaya dan gembira. Bukan sahaja di dunia, tapi juga di akhirat. Bila kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat, maka kita akan gembira. Berjaya dan gembira. Kalau di dunia saja, di akhirat belum, tak pasti, tak tahu. Itu bukan kejayaan sebenar. Bukan kejayaan sebenar. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu tasawuf ni, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, baik. Kelebihan, kemuliaan belajar ilmu tasawuf ni. Okey, al-fadlu, kemuliaan dia. Kelebihan dia. Min asyraful ulum lita'allaqahu bimanhaj awi tariq yaslukuhu al-'abdu lil wusul ila Allah. Dia adalah ilmu paling masyhur yang mana dia merangkumi manhaj, tujuan atau jalan yang membentuk hambanya untuk capai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dengan ilmu tasawuf ni dia akan memudahkan bagaimana untuk dia capai kepada Allah Taala. Contoh dia. Contoh, Ustaz bagi contoh di sini ialah zikir. Dia rajin berzikir. Okey, lagi apa lagi? Dia rajin solat, solat sunat dan sebagainya. Jadi amal ibadat itu dapat membawa diri dia untuk capai
sampai kepada Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah. Dekat, taqarrub ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada Mendekatkan Allah. diri kepada Allah Ta'ala. Jadi hati dia akan rasa senang. Betul? Sebab apa? Pada diri dia rasa apa yang dia buat, Allah Ta'ala akan redha. Betul. Ketenangan yang dicari. Ketenangan yang dicari macam mana? Dia buat satu perkara, dia mengamalkan satu benda, dia berbicara dengan sesuatu perkara, dia hanya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa dia buat? Semuanya dia hanya harapkan redha daripada Allah Taala. Walaupun manusia tak suka dia. Ada yang benci dia. Benci dia, tapi dia tahu benda tu adalah perkara yang disukai oleh Allah Taala. Betul. Biar kita buat benda yang disukai oleh Allah Taala walaupun makhluk membencinya. Kerana apa? Kerana kita mencari redha Allah Taala, Betul. bukan mencari redha manusia. Jadi semua tu terkandung di dalam kemuliaan. Kemuliaan ilmu tasawuf. Jadi jangan rasa ilmu ni ilmu yang biasa-biasa. Sebab Betul. banyak manfaat pada diri kita, hati kita, rohani kita, jasmani kita, panca indera kita, agar semua itu terdidik dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Ya. Dia nampak ilmu yang mendidik dalam kita, mendidik hati kita, tapi sebenarnya dia memberi kesan kepada luaran kita juga. Betul ya Ustaz Ya, betul. Sebab itu ilmu tasawuf ni perlu kita belajar. Kepada murid-murid kena fokus apa yang Ustaz akan kongsikan supaya apa? Memberi kesan kepada kita. Betul Ustaz Ya. Okey Ustaz. Ustaz ada soalan lagi untuk saya? Ada. Ustaz ada lagi soalan untuk kamu. Betul. Ustaz nak uji saya punya kefahaman lah Ustaz. Ya. Sebab bila kita belajar, kita mesti faham. Betul. Dan tanda nak tengok kita faham ataupun tidak dengan bertanya. Dengan bertanya dan diajukan soalan. Betul. Sebab dengan soalan itu bermakna otak kita berfikir. Betul Ustaz. Ya. Okey Ustaz. Jadi benda yang penting dalam pembelajaran adalah fokus kepada penyampaian guru. Okey. Okey, baik. Jadi soalan yang akan ditanya untuk kali ini kepada Lokman Hakim. Ya, Ustaz. Orang yang sama. Orang sama. Dua nama. Dua nama. Betul. Okey, baik. Soalan yang Uzkur isnain min mabadi'u ilmu at-tasawuf. Okey. Sebutkan dua asas dalam ilmu tasawuf. Yang pertama al-haddu, yang kedua al-wadi'. Betul ke Ustaz? Betul, bijak. Berapa bintang Ustaz untuk 5 saya? bintang. 5 Full. bintang. Penuh Penuh Ustaz bagi. Banyak tu 5 bintang, bukan sikit. Seronok kalau mengajar dalam kelas dapat anak murid yang macam Hakim. Saya rasa saya kena jadi anak murid Ustaz lah. Ya, silalah datang ke sekolah menengah agama Al-Falah. Okey. Ambil balik SPM. Didik TV KPM